Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua followers Facebook kami, kepada sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami, para pelanggan di Sakinah sekalian, di Sakinah Holistic Therapy Center Alam Mesra. Jadi alhamdulillah seperti yang saya janjikan, pagi ini tuan-tuan dan perempuan, adik kakak, adik abang kakak di luar sana akan bersama kami secara live FB daripada di Sakinah Holistic Therapy Center, akan membicarakan mengenai topik extra brilliant, ubat minda, iaitu kebetulan memang ada ibu bapa dan anak pada mereka yang telah mengamalkan extra brilliant, yang datang pada pagi ini untuk mengambil extra brilliant, untuk menambah stok extra brilliant lah, okey. Sebab mereka ni dah para pengamal, mereka ni adalah yang dah amalkan extra brilliant, produk untuk minda, untuk anak-anak, untuk belajar, untuk fokus dan belajar, okey, untuk kecemerlangan lah, pendek kata untuk kecemerlangan akademik, kecemerlangan dunia dan akhirat, okey. Jadi mereka telah mengamalkan, Assalamualaikum, Cikgu Zuraini, So ini maknya, okey. Yang tu pula ayah dia, okey. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi dua orang ni anak-anak mereka yang telah mengamalkan extra brilliant lah, okey. Jadi boleh saya tanya sikit lah, mungkin Cikgu Zuraini dulu untuk buat sedikit perkongsian lah, ibu dia, mengenai daripada mulanya macam mana boleh mengenali extra brilliant ni, dan macam mana terfikir untuk nak berikan kepada anak-anak tu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juraini, ibu kepada dua orang anak yang berusia Kalisa Aliani 9 tahun, Wafa binti Arsad 8 tahun. Untuk pengetahuan semua, saya ingin kongsikan di sini bagaimana saya mengenali extra brilliant. Pada mulanya saya memang tak kenal pun apa tu extra brilliant, dan saya tidak tahu pun ada makanan minda untuk anak-anak seperti ini. Saya ingin mulakan bagaimana saya mengenali Dr. Rosni. Yang sebelum ni saya tidak kenal pun siapa beliau ni. Saya mengenali Dr. Rosni semasa saya mengalami sakit kanser payudara. Pada masa tu saya Tahun bila tu tahun? Pada tahun 2016. 2016. Pada masa tu saya tidak tahu apa tu homopati, apa tu pemakanan homopati yang membantu untuk kesihatan tubuh badan. Dan pada masa tu juga saya tak tahu pun yang ada makanan minda untuk anak-anak. Jadi saya tanya dengan Dr. Rosni, Doktor, adakah makanan minda untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun, 5 tahun masa tu? Masa tu anak saya berusia 4 tahun dan 5 tahun. Sebab anak saya yang 5 tahun tu sudah masuk prasekolah pada masa tu, mau bangun, mau bangkit pagi pun memang payah. Ayah dia kena angkat ke bilik mandi untuk dimandihkan, lepas tu dipakaikan baju, kemudian sarapan, dan itulah setiap hari. Jadi bila melihat situasi itu, rasanya ada kaedah yang boleh digunakan oleh ibu bapa. Jadi saya pun bertanyalah dengan Dr. Rosni, dan saya terkejut. Dia cadangkan saya bagi dengan dia makanan extra brilliant. Jadi saya bagi dengan Kalisa masa tu, dan memang saya nampak belum pun habis 4 botol masa tu, baru sebotol, ada perkembangan positif yang saya boleh nampak. Siapa Kalisa tadi tu angkat tangan? Ini kakak dia. Inilah Kalisa Alia. Untuk umur
dia berapa? Masa tu usia 5 tahun, prasekolah. Menangis di prasekolah. Tak mau berkawan. Duduk saja di kerusi dia. Tapi sekarang alhamdulillah banyak perkembangan yang positif yang saya nampak. Dan Kalisa Alia serta Wafa masa usia dia 6 tahun, masa tu di prasekolah, dan Kalisa masa tu usia dia 7 tahun. Tahun 1 sudah menjadi juara mental arithmetic, tempat yang third runner up ya bang. Masa tu mendapat tempat third runner up dalam pertandingan peringkat antarabangsa di Unit 10 masa tu. Tahun berapa tu bang? 2018 kalau tak silap. 2018 dalam 2018. Jadi sekarang ni dia orang dah pernah dapat runner up untuk abakus lah kan? Mental arithmetic atau abakus kan? Dan saya dengar yang terbaru, yang peringkat nasional tu di mana? Yang peringkat nasional di Tawau tahun lepas 2019 kata bang. Jadi dia orang dapat kejuaraan ke, ada dapat apa-apa tak? Piala ke apa ke? Ada. Memang ada. Tempat ke berapa dapat? Itu peringkat nasional kan? Peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan kan? Tempat ke berapa dapat peringkat kebangsaan? Tempat kedua. Tempat kedua? Itu dah kira nasional. Berapa ramai peserta dia? Ramai kan yang? Beratus lah peserta dia. Beratus juga peserta. Dan diorang boleh dapat tempat kedua? Itu masa di Tawau. Di Tawau tahun lepas 2015. Dan sepatutnya baru-baru ni pun ada pertandingan, tapi disebabkan Covid jadi tidaklah. Pertandingan itu tidak jadi ditangguhkan. Okey. Jadi selain daripada yang pertandingan ni, nanti saya akan uji sikit lah, saya akan tanya sikit beberapa soalan aritmetik ya, mental aritmetik pada mereka berdua. Okey. Sekarang saya nak tahu dulu perkembangan diorang, terutamanya dalam kelas yang cikgu nampak lah anak-anak ni dari sudut minat belajar diorang, fokus diorang, daya ingatan diorang, daya berfikir diorang, macam mana perubahan setelah diorang amalkan Extra Brilliant ni? Okay, sebelum ni kalau Kalisa Alia ni 1 tambah 1 pun dia susah nak jawab. Allah. 1 tambah 1 pun betul-betul susah. Dia tidak faham. Dia tak berapa faham macam mana nak gambarkan 1 campur 1 tu. Sampai hinggakan saya kena guna tu yang apa tu yang batang lidi pun pernah, yang batang aiskrim tu pun yang pernah. Yang kakak ni. Ya. Oh ya Allah. Pun dia masih tidak boleh. Susah nak nampak kan? Ya, dia tidak faham. Okey. Tapi lepas saya bagi itulah yang Extra Brilliant tu bersama dengan latihan yang diberi, alhamdulillah boleh dah senyum sekarang. Dia dah boleh mula nampak, boleh daya hafal dia, daya mengira dia, daya memahami dia dah meningkat lah. Ya, ada peningkatan. Ada peningkatan. Dan tahun lepas Kalisa Alia dan Wapa di antara penerima naik pentas lah hujung tahun, penerima dalam kelas tu yang terbaik. Untuk apa ni? Untuk kategori apa? Subjek matematik ke ataupun keseluruhan? Keseluruhan dalam kelas. Mana kata bahasa Inggeris pun bagus, bahasa Malaysia pun makin bagus. Ya. Ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang ubatan minda saya ni bukan setakat untuk daya ingatan, bukan setakat untuk daya berfikir, mengira semua, bukan. Tetapi dia holistik ya, untuk fokus, untuk meningkatkan semangat dia, menghilangkan mengurangkan rasa gemetar, gemuruh apa semua. So bila ini semua digabungkan dalam satu package, jadi apa subjek pun tidak ada masalah. Matematik ke, sains ke, bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke, agama Islam ke, insya-Allah tak ada masalah. Dia akan melahirkan kanak-kanak yang holistik dari segi pemikiran mereka lah. Mana kata dia lengkap, package yang lengkap yang kita nak, luar dan dalam kita nak. Dan dari sudut ini yang ramai ibu bapa tanya, ubat ni berpotensi atau boleh tak untuk memperbaiki sikap anak-anak kita?
Daripada malas jadi rajin, daripada keras jadi lembut sikit mendengar kata, daripada culas jadi lebih mudah kita lentur. Ada tak? Boleh. 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 Sebab kenapa saya cakap boleh, memang saya yakin boleh. Sebelum ni memang anak-anak sukar untuk memahami apa yang saya beritahu mereka, tapi selepas mereka amalkan ni, sangat mudah untuk saya bagi arahan. Okey, dengar tu tuan-tuan. Memang ini testimoni secara live, ikhlas daripada ibu sendiri. Saya tak terlibat pun, saya tak tahu, saya tidak ada di rumah diorang pun. Jadi diorang yang memantau anak daripada kecil. Diorang start ambil umur berapa tahun, ingat tak? Waktu kakak dia ambil dulu. Kalisa masa tu usia dia 6 tahun. 5 tahun. Wapa tu 4 tahun. Okey. Kalau 5 tahun kan kakak dia kan? Dia start ambil, sekarang umur dia berapa? Sekarang tahun 3. Umur berapa kamu? 9 tahun. So dah sekitar 4 tahun istiqomah ambil kan? Sehingga hari ni. Itu saya kata, ubat minda ni ramai orang nak cepat makan sebulan, 2 bulan, setengah tahun, nak pandai tu anak. Nak anak jadi brilliant, nak anak jadi package yang lengkap. Takkan berlaku gitu tuan-tuan. Dia memerlukan masa, memerlukan masa, memerlukan komitmen, memerlukan konsistensi, istiqomah. Dia tak akan boleh punya kalau nak cepat, memang tak ada. Ubat saya bukan tempatnya kalau tuan-tuan dan puan nak makan sebulan 2 bulan anak dah pandai, tak ada. Adalah kes-kes yang begitu, itu pun 1-2 kes ada jadi begitu. Tapi ubat saya bukan didesain untuk begitu. Sebab biasanya kalau benda yang cepat naik ni, dia turun pun cepat. Sebab itu mungkin ada unsur-unsur lain lah yang tak betul. Dia mungkin ada unsur steroid ke, dadah ke, drug ke. Itu benda-benda yang itu memang dia akan cepat perubahan. Dan nanti dia jatuh pun cepat. Kita tak mau gitu. Kita mau ubat ni diambil secara konsisten sebagai suplemen. Ini kategorinya suplemen, pemakanan dia yang diambil secara berterusan sampai mak bapak dah puas hati, kita stop lah. Dan mereka pun masih peringkat membesar, masih peringkat akan melalui pelbagai exam besar. Nanti akan ambil UPSR-nya, akan ambil macam-macam peperiksaan lagi. Jadi peperiksaan satu hal lah, tapi tahap pemikiran diorang, kemampuan diorang berfikir, itu yang kita mau develop, mau lahirkan dengan pengamal-pengamal extra brilliant. Bukan tujuan saya setakat untuk berjaya dalam peperiksaan, tapi berjaya menjadi insan yang lengkap, insan yang sebaik mungkin, yang cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Contoh untuk cemerlang di akhirat mudah saja tuan-tuan dan puan. Bagi anak-anak yang nak hafal Quran, nak jadi hafiz, cuba bagi amalkan extra brilliant. Di samping yang lain-lain lah, insya-Allah dia punya daya hafalan dia untuk nak menghafal Quran itu sangat cepat. Dan ini aset untuk akhirat, kerjaan untuk akhirat juga. Itu contoh mudah lah kalau orang tanya macam mana nak kaitkan dengan kerjaan akhirat kan. Okay. Alright, saya nak tanya siapa dulu, saya tanya kakak dulu kot. Kalisah lah dulu. Kalisah kan nama dia kan? Di sekolah agama pun diorang ni memang hebat lah. Alhamdulillah. Sekolah agama pun hebat. Mengaji. Okey, Kalisah, saya nak tanya sikit mental aritmetik lah. Tuan-tuan boleh cek siapa-siapa yang sedang menonton, berapa ramai yang sedang live sekarang ni? 9 orang. Okey, yang sedang live sekarang boleh cuba cek betul atau tidak. Sebab saya tak cek sebab saya pun bukan pandai sangat mengira. Okey, Kalisah, cuba kira begini 9 tambah 25 tolak 7 campur 8 tolak 5. Berapa? 31. Dia jawab dalam bahasa Inggeris 31 jawapan dia. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Adik dia pula cuba mental arithmetic 85 campur 22 campur lagi 7 tolak 14. Berapa? 100.
100. Saya tak tahu sebab saya tak kira. Saya tukang interview dan tukang tanya. Tuan-tuan boleh cek, boleh double check. Nanti saya kena tengok balik live ni, saya akan kira balik. Tapi saya tak tahu siapa-siapa yang dah cuba semak. Manalah tahu takut-takut dia orang silap kira. Sebab kadang live ni mungkin silap. Okey, minta calculator. Saya tanya soalan sekali lagi. Sekali ni saya guna calculator. Okey. Siapa-siapa jawablah. Siapa-siapa yang dapat jawapan dulu boleh jawab terus. Okay, ready adik. Okey. Ready. Ini kalau level yang 700 800 pun dia orang masih boleh kira lah. Dia orang dah belajar semua dah level tu. Mental bukan. Itu pakai puluh saja. Setakat puluh lah. Ini saya tanya tuan-tuan, saya tanya dia orang ni berdasarkan tahap dia orang. Tak boleh main tanya sebab dia orang tahap dia orang setakat puluh-puluh je. Okey. 79 campur 46 campur 28 tolak 56 tolak 13. Berapa jawapan? 94. 94 ke? Betul kah? Betul? Jawapan di kalkulator 84. Okey, cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi. Mungkin salah dengar kali. Okey. Kita cuba lagi. Tak apa, benda ni kita live juga. Saya nak bagi puas hati. Bagi semua penonton pun puas hati. 49 tambah 46 tambah 72 tolak 17. Siapa yang dapat dulu ataupun dua-dua dapat, tolong beritahu jawapan. Ya. 120. 100? 20. Kakak, berapa dapat jawapan? 151. 100? 51. Kakak dah yang hampir 150. Okey. Cuba lagi. Relax, pelan-pelan, tenang-tenang. Mungkin kamu takut dengan kamera kali Tenang-tenang, relax. Tak perlu laju-laju. Sebab kita nak uji keadaan yang sebenar kamu. Tak perlu takut, tak perlu risau. Jangan sebab kamera ni kamu tak boleh jawab. Jangan sebab video kamu tak boleh jawab. Pelan-pelan. Berfikir dengan tenang. Okey. 82. Okey. Tolak 19. Tolak 4 tambah 82. Ya, berapa? 141. 141. Okey. Kakak? 151. Okey, adik dia yang betul 141. Okey? Satu dah betul lah. Bila dia orang boleh buat dengan tenang-tenang. Jangan risau apa-apa. Ini cuma rakaman video biasa saja. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau ketakutan ni kadang dia ada datang rasa panik, dia akan hilang fokus waktu tu. Jadi saya kena tenangkan dulu dia orang biar dia orang boleh berfikir dengan tenang, mengira dengan tenang. Okey. Satu lagi betul, satu. Okey. 141 betul. Okey. Cuba lagi 54 campur 27 campur 64 campur 23. Berapa jawapan dia? Berapa? 168. 168. Kakak? 164. 164. Kakak adik dia betul 168 Kakak dia 164. Jadi beza dia tak banyak. Beza 4 saja. Okey, don't worry Sebab memang begitu benar-benar begini. Inilah yang biasa dalam kehidupan kita. Dia takkan ada orang yang sentiasa betul tetapi teknik tu menunjukkan dia dah boleh berfikir menghampiri jawapan yang betul yang tepat Tapi adik dia betul 168 Satu lagi soalan saya tanya, soalan last Sebab level dia orang ni setakat ni baru campur tolak saja, belum lagi peringkat darat bahagi Sebab dia orang belum diajar pasal darat bahagi dan ratus-ratus Dia orang setakat puluh-puluh je. Okey, tenang kakak, don't worry, jangan risau. Dah hampir dah tu jawapan dia tu Okey. Kakak dah hampir sudah tu kan. Jangan nangis. Dia memang begitu. Jangan tak apa. Ini cuma kita buat ujian ni nak masuk peringkat international nanti ni. Apa yang mata? Dah biasa dah juara kan? Okey. Okey, last question Okay, ready.
Ini untuk tak ada apa-apa, nak suka-suka je. Untuk pelajaran saja ni ya. Untuk nak bantu lagi orang ramai di luar sana untuk mengira. Kakak dah boleh dapat jawapan yang hampir pun dah cukup bagus tu. Kalau saya sendiri nak kira begitu, saya tak dapat tu. Dalam beberapa saat, dalam beberapa, tak sampai 1 minit. Bukan senang, bukan senang. Saya sendiri pun tak boleh, saya guna kalkulator ni, Kak. Saya guna kalkulator ni. Saya yang buat ubat sendiri, saya pun guna kalkulator. Kakak lagi hebat. Yang boleh jawab tu walaupun hampir, dikira sudah pandai lah mengira. Okey, soalan last. Okay, ready. 85 campur 58 campur 45 tolak 61. Berapa? 128. 128, adik? 127. Okey. Hampir dua-dua pun betul lah. Saya boleh cakap dua-dua pun betul lah. Kakak dia pun betul, adik dia betul lah. Tuan-tuan dah tengok kalkulator kan? Memang betul lah. Syukurlah. So tahniah bukan senang Bukan senang. Orang yang di luar sana yang tengok tu pun, diorang sebab guna kalkulator, diorang kira tau. Kamu berdua tak tengok kalkulator tak tengok kalkulator. Memang satu benda yang menakjubkan. Orang luar sana boleh buat judgement lah, boleh buat pengadilan. Bukan senang nak jawab secara live begini Betul. Saya sendiri pun belum tentu betul nak kena guna pen, tapi kamu berdua boleh guna kira jari-jari gitu je. Makna kata kamu sudah memahami cara pengiraan secara mental, cara mental aritmetik dan bukan semua orang boleh kuasai benda ni kalau tak ada kemampuan otak berfikir yang baik Jadi tahniah kepada kakaknya, Kalisa dengan adiknya. Memang kamu berdua memang cukup cemerlang, hebatlah bagi saya. Memang salah betul tu biasa. Masuk mana-mana pertandingan pun akan ada orang salah, bukan semua orang betul kan? Bukan semua orang betul. Mana ada, tak ada orang akan betul sentiasa betul Ada masa dia salah, ada masa tersilap, itu biasa. Tetapi makna kata dalam kehidupan sebenar nanti akak boleh mengira lebih mudah, lebih pantas daripada orang lain. Orang lain baru terkia-kia nak campur guna kertas kan, guna bertangga-tangga campur, kamu dah dapat jawapan. Mereka hanya guna minda sahaja. Mereka hanya guna minda saja, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Tidak ada alat, hanya berdasarkan apa yang upaya minda diorang Cuma yang akan mempengaruhi dia boleh jawab betul atau tidak, dia orang kelang kabut atau tidak, dia orang tenang atau tidak. Kalau dia orang kelang kabut atau tertekan, memang tak akan dapat jawapan betul. Sebab dia lebih pada mind control. Kita boleh kawal minda, kamu boleh jawab dengan baik. Dan kena ingat, level dia baru umur 9 tahun. Dan adiknya umur apa? 8 tahun. Adiknya 8 tahun. So peringkat ni masih peringkat yang muda kan. Berbanding saya yang umur dah 47 tahun belum tentu boleh jawab begini panjang punya campur tolak tanpa kalkulator. Ini kita cerita tanpa kalkulator. Saya pegang kalkulator pun nervous tadi Okay. Jadi tahniahlah. For me memang you all dua memang cemerlang, brilliant, the best yang saya boleh bagi tahu dan telah, bukan saya cakap, kamu telah terbukti menewaskan beratus orang di pertandingan mental aritmetik atau abakus peringkat kebangsaan kan, di Tawau yang lepas jadi bagi saya ini pencapaian yang bagus yang bagi saya menakjubkan level saya takjub lah sebab dia orang baru belajar campur tolak dan peringkat nombor yang 10 je maksimum belum lagi ratus dan belum lagi bahagi dengan darat kalau nanti akan datang dia ada level yang akan belajar darat bahagi lagi kan. Okey. Alright, so memang alhamdulillah inilah buah tangan yang saya ada yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai Extra Brilliant Boleh pegang sikit Extra Brilliant tu? Pegang Extra Brilliant tu, kita bergambar kita tunjukkan penonton di luar sana Jadi ini bukti mereka telah mengamalkan bukan setakat guna sebulan 2 bulan, tak payahlah tuan-tuan yang cari saya, kontak saya nak guna sebulan, 2 bulan, 3 bulan nak terus pandai, memang saya tak mampulah pergi cari ubat lain sebab saya bukan menjual ubat, sangat tidak saya nak bantu melahirkan seramai yang mungkin anak bangsa saya sendiri yang cemerlang yang hebat, yang holistik
sifatnya yang mereka ke tepi boleh, ke tengah boleh, ke atas boleh, ke bawah boleh, semua boleh, serba boleh. Itu matlamat saya. Yang mana mereka ni semua akan menjadi insan-insan yang kamil, seperti yang kita cita-citakan, yang akan cemerlang, yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Bukan setakat di dunia saja. Kalau di dunia saja berjaya tapi jadi jahat tak guna. Di dunia jadi, katakan jadi menteri ke, jadi profesor ke, jadi siapalah, doktor ke, tapi yang jahat tak payah. Kita tak mau itu. Saya doakan mereka jadi orang yang berguna, profesor ke, jadi pensyarah ke. Nak jadi apa kakak? Nak jadi apa? Cita-cita nak jadi apa? Tahu lagi. Belum tahu lagi. Adik? Doktor. Doktor. Adiknya sudah tahu nak jadi doktor. Jadi kakaknya pun saya doakan untuk jadi orang yang cemerlang, orang yang berjaya, yang mana ini yang kita nak lahirkan, berjaya di dunia dan juga di akhirat pun mereka cemerlang. Bukan setakat di dunia saja. Okey. Okey. Jadi saya rasa untuk extra brilliant saya stop dulu setakat tu. Okey, sekarang saya nak bincang sikit, nak tanya sikit mengenai kanser. Okey. Pengalaman cikgu sendiri, pengalaman cikgu mengidap penyakit kanser. Okey. Kanser payudara itu tahun bila tu? Pada tahun 2000, Mac 2016. Okey, tuan-tuan dan puan, kanser tak kiralah kanser apa. Sebenarnya bila seseorang itu didiagnose sebagai kanser, ramai orang tak boleh terima hakikat dan kenyataan. Ramai orang akan merasakan dirinya telah dikenakan hukuman mati. Sebab apa? Sebab kanser ni memang dah dikaitkan dengan kematian. Tak ramai manusia yang kena kanser ni akan survive, akan hidup. Okey? Itu pasal hanya orang-orang yang istimewa, yang terpilih, yang boleh survive, yang boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mesti melalui ikhtiar yang tepatlah. Okey. So boleh cikgu ceritakan sikit mengenai mula-mula kanser tu dialami, apa rasa, macam cikgu ceritakan sikitlah sebab saya tak tahu, saya tak faham pun. Yang sebenarnya kanser payudara pada awalnya saya tidak tahu pun dan tidak sedar pun yang sebenarnya saya mengalami kanser dan kanser payudara. Saya tahu bila saya membuat saringan kesihatan masa tu di KPJ Damai. Saya buat saringan kesihatan full medical check up. Masa tu barulah dapat dikesan yang saya sebenarnya menghidap kanser payudara. Jadi apa yang saya buat pada masa tu, saya ikut rawatan yang hospital bagi, bermula daripada pembedahan, lepas tu kemoterapi, radioterapi dan terapi hormon. Sepanjang saya mengikuti rawatan di hospital, terutamanya rawatan kemoterapi, pada masa tu saya punya kekuatan tubuh badan sewaktu kemo tu sudah menurun dan sepertinya saya tidak sanggup untuk meneruskan kemoterapi yang sebanyak 6 pusingan. Kemoterapi ni perlu diambil oleh pesakit kanser dalam tempoh 3 minggu. 3 minggu, selepas 3 minggu akan disuntik semula tu ubat kemoterapi ke dalam tubuh. Dan ramai sebenarnya yang mengambil kemo ni tidak boleh bertahan. Saya sendiri pun tidak tahan pada masa tu. Saya hanya mampu 2 kali kemo sahaja. Saya beritahu suami saya cakap saya tak nak teruskan kemo. Tapi masa tu suami saya dia tidak dengarlah apa yang saya cakap sebab dia sudah
dinasihatkan oleh doktor, saya kena habiskan juga 6 kali kemo. Jadi bagaimana saya menghadapi kemoterapi itu di hospital dalam masa yang sama pada kemo yang ketiga. Kemo yang ketiga hingga kemo yang keenam memang ubat dia lagi kuat. Masa tu saya hanya baring sahaja. Tapi apa yang saya buat, saya ikut nasihat Dr. Rosni dari segi pemakanan dan dalam masa yang sama saya detox badan saya selepas kemo. 3 hari selepas kemo saya amalkan tu detox. Tapi saya ambil pada hari yang ketiga dan pada masa tu saya banyak minum jus yang saya buat sendiri dan saya banyak makan buah. Itulah yang saya amalkan dan rupa-rupanya bila kita mengamalkan makanan yang sehat yang semula jadi pada masa rawatan, kemo tu seperti tidak ada apa-apa pun. Seperti macam air biasa yang masuk ke tubuh saya yang sebelum tu saya tidak mengamalkan makanan yang sehat macam jus, buah-buahan saya tidak banyakkan dalam menu saya agak letih. Dan saya hanya baring sejak, tapi selepas saya ikut nasihat Dr. Rosni, saya amalkan tu detox, saya gembira. Malah setiap kali 3 minggu saya membayangkan yang saya ke hospital tu bukannya pergi hospital, tapi saya pergi makan angin. Saya pergi bercuti. Dan saya rasa seronok masa tu. Biarpun sebenarnya saya perlu meneruskan rawatan. Okey. Jadi inilah dia pengalaman pesakit kanser sendiri ya. Sebenarnya memang saya pun tak boleh bayangkan apa yang cikgu lalui ya. Kita bercakap ni, saya sebagai perunding perubatan naturopati untuk dia dulu memang senanglah bercakap. Kita senanglah menasihatkan untuk ambil ya. Dan cikgu ni pun sempat juga mengambil ubat saya dahulu dalam 1 set 2 set gitu kan, ubatan naturopati dulu kan. Ya. Anti kanser. Anti kanser yang sempat juga diambil dan saya juga nasihatkan untuk buat juga rawatan di hospital. Kita sinergikan, kita gabungkan dua-dua sekali ya. Sebab saya tak pernah menyuruh pesakit saya hanya buat rawatan saya saja. Mesti digabungkan dengan rawatan yang tepat dari hospital juga. InsyaAllah dari situlah terutamanya penyakit-penyakit yang kritikal, yang kronik begini ya, InsyaAllah akan ada kesembuhan. Makna kata kesan yang buruk daripada dadah kemo yang berlebihan, saya akan bantu neutraliskan di sini, saya akan bantu buang di sini juga dengan kaedah detox yang kami ada. Jadi bila benda ni digabung dua-dua, itu yang cikgu sendiri pun tak rasa sangat kesan detox yang melampau, kesan kemo yang melampau. Sebab ubatan kemoterapi ni dia tidak memilih dia sel normal pun dia bunuh, sel kanser pun dia bunuh. Itu yang ramai tak dapat survive tu, dia akan berakhir dengan kematian. Tetapi bila di dos ubat tu masuk, hanya gunakan untuk merawat sel kanser sahaja, dan yang lebihan tu dibuang keluar dengan kaedah detox. InsyaAllah pesakit tu akan survive. Tidak ada masalah di situ. Jadi ini peranan kami dalam perubatan naturopati ini untuk membantu sinergikan bersama rawatan utama di hospital. Jadi jangan kata saya merawat kanser, tidak. Saya membantu berkomplementari dengan rawatan sedia ada di hospital. Dan syukur sebab cikgu ni datang di peringkat awal lagi dia kena kanser tu. Bukan dah peringkat teruk, dah lewat, dah baru datang jumpa saya dan juga pergi ambil rawatan di hospital. Kalau dah lewat, itu yang susah nak reverse balik. Bukan senang. Jadi ini bagi saya satu pencapaian yang baik. Bukan senang, kanser bukan senang untuk dirawat dan dibantu hingga sembuh dengan begitu mudah-mudah saja. Memang memerlukan komitmen, memerlukan konsistensi daripada pesakit dan juga daripada perawat itu sendiri Mereka mesti konsisten memberikan rawatan, tunjuk ajar dan sebagainya. Bukan setakat bagi ubat lepas tangan, tak boleh Jadi alhamdulillah setakat yang saya pengalaman saya merawat Cikgu Juraini ni, dia memang seorang yang boleh patuh, boleh taat, boleh disiplin, ikut apa-apa yang saya sarankan. Di perubatan kami ni dia berjaya lalui pertama menggunakan ubatan homeopati, naturopati kami untuk sebulan 2 bulan pertama. Yang keduanya dia berjaya menggunakan detox kami lah berterusan
membuang kesan-kesan buruk daripada kemoterapi yang ada. Yang ketiganya, beliau berjaya mengamalkan pemakanan yang saya ajarkan. Yang saya suruh elakkan, dia elakkan. Yang saya suruh banyakkan makan, dia banyakkan. Jadi inilah dia yang ada pada hari ini. Dia survive, cancer survival sampai hari ini. Dan dia masih terus taat, terus dimonitor di hospital. Bukan dia lari dari hospital. Jadi yang salah, yang silap tu yang lari dari hospital. Betul tak cikgu? Ya, betul. Yang ramai bermasalah tu yang lari dari hospital. Sebab perubatan saya naturopati tidak pernah menafikan perubatan utama di hospital. Kami sinergikan, kami berkomplementari. Barulah ini sebuah kehidupan yang baik. Barulah ini sebuah negara yang baik, yang mana kata kita amalkan dua-dua jenis perubatan. Perubatan yang bersifat modern, alopati, dan juga perubatan yang bersifat komplementari. Jadi terima kasih cikgu Ya, sama-sama. kerana telah bersama-sama kami memberikan testimoni untuk anak-anak tadi yang mengamalkan extravilliannya. Buat cikgu sendiri banyak yang bekas pesakit kansernya memberikan testimoni. Memang kami hargailah, bukan senang kami nak dapat input-input yang begini. Walaupun ramai dah pesakit kami yang sembuh macam-macam penyakit, tetapi tak ramai yang nak tampil, nak tolong beri testimoni, nak tolong ceritakan orang ramai, tak ramai. Sebab saya pun tak tahu sebab dia. Sebab seboleh mungkin saya nak share seramai yang mungkin. Seboleh mungkin saya nak semua pesakit saya yang telah sembuh share benda tu, supaya orang lain dapat ambil pelajaran, ambil pengajaran dan boleh amalkan dalam kehidupan mereka. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita tolak. Saya begitu je prinsip saya. Yang mana-mana yang baik kita ambil rawatan. Yang halal dan thayyibah, yang baik, yang bagus kita ambil. Yang mana tak bagus, yang merosakkan, yang membinasakan, kita tolak perlahan. Jadi sekian dahulu live saya bersama tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini, pada pagi ini. Jadi apa-apa yang terkurang tu saya minta minta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada saya sendirilah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.